Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama saya Ustaz Wan Muhammad Sabri bin Abdul Wahab dari SK Penghulu Haji Darus dalam program Halwa Ramadan Anjuran PPD Kubang Pasu. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini saya akan membicarakan tentang tajuk bahagianya puasa anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini marilah kita sama-sama bermuhasabah tentang ibadat puasa yang kita lakukan dan telah memasuki pada hari ini hari yang ke-12. Moga-moga puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah marilah kita menghitung kira di mana puasa yang kita lakukan ini, di mana kualitinya, di mana adakah ianya menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita lihat di mana ilmu kita tentang puasa ini. Sebenarnya sebelum kita melakukan sesuatu ibadah, wajib ke atas kita mendalami ilmu berkenaan ibadah tersebut. Contohnya ibadah sembahyang. Maka wajiblah ke atas kita mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan sembahyang. Begitu juga dengan ibadah puasa. Maka wajib ke atas kita mendalami hukum hakam yang berkaitan ala haramnya, syarat hukumnya, supaya ibadah yang kita laksanakan ini mendapat pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita telah mendalami ilmu fiqh berkenaan dengan puasa sebelum ini, maka insya-Allah ibadat yang kita lakukan yang telah memasuki hari ke-12 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah pada pagi ini mari kita hitung kira hisab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung kiralah amal ibadat kita sebelum dihitung kira oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang pertama, di manakah kita kualiti sembahyang kita? Lebih-lebih lagi ibadat sembahyang ini ibadat yang menjadi satu keperluan kepada kita. Yang fardu di bulan Ramadan ini kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda sehingga menjadi 70 kali ganda. Yang sunat kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kita akan mendapat pahala fardu. Hebatnya kita di bulan Ramadan ini. Maka kita rebutlah peluang di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah sembahyang ini, terutama yang wajib. Maka seelok-eloknya kita melaksanakan ibadah fardu sembahyang ini bagi orang lelaki, keutamaannya ialah di masjid ataupun surau secara berjemaah. Insya-Allah pahala kita dapat. Dan dengan berjemaah juga banyaknya manfaat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita di bulan yang penuh barakah ini kita tidak melaksanakan ibadah solat secara berjemaah. Ruginya kita, tuan-tuan. Yang kedua, kita hendaklah kita melaksanakan ibadah sunat, sembahyang sunat seperti qabliyahnya dan ba'diyahnya. Maka paksalah diri kita untuk kita melaksanakan ibadah sunat ini. Paksalah diri kita. Jangan kita tunggu waktu ruang yang lapang atau waktu free baru nak buat.
Maka kita paksa diri kita laksanakan yang sunat 2 rakaat, ba'diyahnya, qabliyahnya kita laksanakan, insya-Allah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita melakukannya pada bulan Ramadan al-Mubarak. Begitu juga pada setiap hari di bulan Ramadan kita berusaha untuk melaksanakan ibadat seperti solat tahajud. Laksanakanlah solat tahajud walaupun sebanyak 2 rakaat. Maka ruginya kita di pagi, waktu sahur ini kita telah bangun awal untuk bersiap untuk bersahur tetapi tidak melaksanakan ibadat sunat seperti solat tahajud dan seumpamanya. Maka kita cuba untuk melakukan ibadat ini di bulan yang penuh barakah ini. Seterusnya, kita melaksanakan sembahyang sunat seperti sembahyang sunat subuh, yang mana sembahyang sunat subuh ini tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi telah berkata, kelebihan solat sunat subuh ini khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sembahyang sunat subuh ini lebih baik daripada dunia ini dan isinya. Oh, banyaknya pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita apabila kita melaksanakan ibadah sunat ini, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Seterusnya, kita menyemak balik di mana tahap puasa kita. Yakni, adakah kita menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa sahaja, ataupun kita hanya menjaga perut kita, dan ini puasa hanya untuk makan minum sahaja. Yang kita sibukkan ialah mencari makanan untuk berbuka puasa, bukannya mencari bekal untuk mencari pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Maka kita hitunglah, kita hisablah diri kita, moga-moga puasa yang kita laksanakan ini di bulan yang penuh barakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, di mana kedudukan kita di bulan Ramadan ini? Al-Quran kita, adakah ianya dibaca setiap hari di bulan Ramadan ini, ataupun sama seperti sebelum ini kita biarkan Al-Quran begitu sahaja? Maka gunalah nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, nikmat masa yang Allah Ta'ala bagi untuk kita membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan, dan kita mempunyai target dan seumpamanya supaya Al-Quran ini dibaca setiap hari, dan moga-moga kita dapat menghabiskan 30 juzuk Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kerana apa? Pahala yang Allah Ta'ala ganjari kita di bulan Ramadan ini amat besar di sisi Allah Ta'ala. Itulah Al-Quran yang patut kita pegang dan kita amalkan, bukan hanya kita baca ketika ada kematian dan sebagainya. Dan sepatutnya dibaca setiap masa. Maka kita paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran setiap kali selepas sembahyang. Insya-Allah, jika kita amalkan sedemikian, insya-Allah Al-Quran ini dekat di hati kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kerana Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada pembacanya. Insya-Allah Ta'ala, kita paksa diri kita, kita paksa anak isteri kita untuk mengabdikan diri dengan membaca Al-Quran pada setiap hari di bulan Ramadan ini. Moga-moga amal ibadat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita dan sebagainya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kita alhamdulillah bergembira jika ibadat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan menepati syarat-syaratnya, menepati apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Bukannya kita menjadi golongan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ruginya kita, tuan-tuan. Seterusnya, marilah kita menghitung di manakah kedudukan kita di bulan Ramadan ini. Adakah kita suka bersedekah? Adakah kita suka berinfak?
harta yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini walaupun sedikit, tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari di bulan Ramadan ini kita sediakanlah sedikit rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita untuk kita infakkan ke jalan Allah, sama ada kita masukkan ke dalam tabung di masjid atau seumpamanya, berikan kepada orang yang miskin, fakir miskin, anak yatim yang ada di sekeliling kita, jiran tetangga kita. Moga-moga harta yang kita infak di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha memberi infak, bersedekah di bulan Ramadan ini walaupun RM1, RM1 sahaja, walaupun sedikit, tapi istiqamah itu yang kita mahu dalam melaksanakan ibadat di bulan Ramadan ini. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan amatlah pemurah Nabi. Nabi ini adalah seorang pemurah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberi infak harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, lebih-lebih lagi di bulan ini insya-Allah. Seterusnya, marilah kita menghitung kira bagaimana puasa yang kita laksanakan ini, di mana kita mengajak anak isteri kita untuk melaksanakan ibadat-ibadat yang dituntut dilakukan di bulan Ramadan ini, dengan cara kita mengajak anak isteri kita membaca Al-Quran, mengajak anak isteri kita ke masjid, mengajak anak isteri kita melakukan segala amal salih yang dituntut di bulan Ramadan ini. Moga Allah Ta'ala terima pahala kita, terima amal yang kita buat di bulan Ramadan ini, dan kita amatlah bersyukur sekiranya ibadat yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat kita mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa, ilmu-ilmu yang mana yang patut kita lakukan di bulan Ramadan ini, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunat-sunat itu janganlah kita tinggal di bulan Ramadan ini. Sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini juga kita menantikan bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu hari yang kita panggil hari Lailatul Qadar. Maka berusahalah kita di bulan ini untuk kita mencari Lailatul Qadar dengan cara kita senantiasa istiqamah melaksanakan amal ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, bertarawih dan seumpamanya sepanjang bulan Ramadan. Insya-Allah kita pasti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang menjanjikan pahala yang berlipat ganda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah kita di bulan Ramadan ini, kita checklist di mana semua amal ibadat yang kita buat dari mula sampai dari waktu selepas subuh sehinggalah kepada matahari terbenam, waktu berbuka, apa yang kita buat. Alhamdulillah kalaulah di bulan ini kita mulakan pada malamnya dengan bertarawih, malamnya dengan yang sunat-sunat, sunat ba'diyahnya, sunat qabliyahnya, dan pada waktu sahurnya kita bangun bersahur kerana dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bersahur kita bertahajud. Pada siang harinya kita sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh berjemaah. Lebih-lebih lagi kita laksanakan di masjid. Seterusnya selepas subuh kita membaca Al-Quran, kita beriktikaf di dalam masjid, dan kita melakukan solat duha pada waktu paginya. Alangkah indahnya hidup kita kalaulah di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan pelbagai ibadat yang menjanjikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama kita merebut atau melaksanakan fardu puasa kita ini dengan kita iringi dengan perkara-perkara yang disunatkan, kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Insya-Allah ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
puasa yang kita lakukan bukan puasa yang hanya kita dapat dahaga dan lapar sahaja. Yang kita nak man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh berhitung kira, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang telah lalu. Itu yang kita mahu. Puasa yang kita laksanakan pada kali ini lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik daripada tahun yang lepas, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ia menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. InsyaAllah sama-samalah kita menghitung kira, menghisap di mana ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, puasanya, sembahyangnya, yang fardu, yang sunatnya dan sebagainya, dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin insya-Allah taala. Allah Taala berkati dan rahmati kita semua. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.